Salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya Yogini Rajendran. Nombor kad matrik D20 21110 1103. Hari ini saya akan membentangkan tentang perbandingan teori kebenaran, koherensi dan korespondensi. Sebelum kita melompat kepada tajuk kita perlu memahami konsep teori kebenaran, kerana ia merupakan akar atau cabang utama untuk teori kebenaran, koherensi dan korespondensi. Apa itu teori kebenaran? Konsep teori kebenaran ialah berkaitan atau mengenai keselarasan dalam kehidupan seorang manusia, masyarakat dan alam sekitar. Dan untuk teori kebenaran ini, semua ilmu pengetahuan tidak boleh dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan kecuali jika ia berkaitan dengan teori kebenaran. Seterusnya ialah kepentingan teori kebenaran atau kepentingan kebenaran ilmu. Yang pertama, ia merupakan fungsi atau nilai utama dalam kehidupan manusia. Kedua, dia merupakan fungsi ilmu untuk mencari kebenaran. Yang ketiga, ia merupakan fitrah manusia melaksanakan kebenaran. Apa itu hierarki kebenaran? Hierarki kebenaran yang pertamanya adalah tujuan pengetahuan dan pembelajaran adalah untuk mencapai kebenaran. Kedua, sifat ilmu yang berhierarki membuktikan kebenaran juga berhierarki. Ketiga, setiap bidang atau disiplin ilmu memiliki perbezaan dalam mengukur kebenaran tersebut. Yang keempat, struktur pengetahuan manusia menunjukkan tingkatan-tingkatan dalam hal menangkap kebenaran sesuatu ilmu tersebut. Kelima, setiap tingkat pengetahuan menunjukkan kebenaran yang berbeza mengikut teori kebenaran tersebut. Sekarang kita akan melihat apa itu teori korespondensi. Okey, korespondensi bermaksud kesesuaian. Dan apakah kepentingan ataupun apakah maksud kesesuaian tersebut atau korespondensi? Ia menyatakan kebenaran adalah kesesuaian dan kesepadanan antara penyataan iaitu idea tentang kenyataan, bermaksud fakta tersebut. Kedua, suatu pernyataan adalah benar jika isi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu bersesuaian dengan objek yang dinyatakan. Ketiga, kebenaran sebagai kesesuaian juga disebutkan sebagai kebenaran empiris. Yang keempat, 5 unsur yang perlu dipenuhi dalam teori korespondensi ini ialah pernyataan, kesesuaian, situasi, kenyataan dan keputusan. Jika pertimbangan sesuai dengan fakta, maka ia benar. Jika sebaliknya, jika tidak, maka pertimbangan itu ialah salah. Sekarang kita akan membincangkan tentang perbandingan antara teori kebenaran koherensi dan teori kebenaran korespondensi. Untuk teori korespondensi atau teori kebenaran korespondensi, ia berdasarkan fakta atau realiti kehidupan. Manakala untuk koherensi, teori ini lebih kepada berasaskan prinsip rasional atau idealisme. Bermaksud untuk teori ini, dia lebih mementingkan betapa rasionalnya sesuatu ilmu pengetahuan atau fakta tersebut. Kedua, untuk teori korespondensi ini, teori itu benar jika pengetahuannya wujud. Manakala untuk teori koherensi, teori itu benar jika idea, fakta atau ilmu tersebut logik. Maksud ini, teori ini lebih mementingkan betapa logiknya sesuatu ilmu pengetahuan tersebut. Yang ketiga, untuk teori korespondensi ini, teori ini bersifat realiti. Bermaksud dia
boleh dikatakan teori ini perlu masuk akal. Manakala untuk teori kebenaran koherensi, dia perlu bersifat konsisten. Seperti saya sudah pun menjelaskan di pendahuluan tadi, untuk teori koherensi ini, dia bersifat konsisten, maksudnya berterusan. Bermaksudnya, tadi saya ada sentuh sedikit yang dia perlu melakukan uji kaji. Jika tidak, fakta tersebut adalah salah atau eksperimen tersebut akan digugurkan dan dia tidak boleh dikatakan tidak termasuk dalam teori kebenaran koherensi. Dan untuk teori korespondensi, dia sebenarnya ikut bersesuaian dengan objek tersebut. Jika fakta tersebut berkaitan sangat dengan objek tersebut, maka teori itu ialah teori kebenaran korespondensi. Akhir kata atau kesimpulannya, teori kebenaran merupakan cabang utama untuk kedua-dua teori kebenaran, iaitu teori kebenaran korespondensi dan teori kebenaran koherensi. Koherensi. Oleh itu, dua-dua teori kebenaran ini sebenarnya saling berkait rapat. Namun, terdapat sedikit perbezaan di mana ada teori yang lebih mementingkan tentang logiknya, manakala lagi satu teori mementingkan betapa rasionalnya sesuatu ilmu pengetahuan tersebut. Oleh itu, secara kesimpulannya, teori kebenaran ini amatlah penting dalam kehidupan seharian manusia, kerana teori kebenaran ini akan membuat seseorang manusia itu berfikir dengan lebih matang untuk mendapatkan idea mereka ataupun untuk mencari jawapan untuk kehidupan mereka, sama ada keputusan yang akan diambil adalah akan berjalan dengan lancar ataupun adakah keputusan tersebut yang dipilih akan membawa kejayaan dalam kehidupan mereka, dan ilmu yang mereka pelajari itu adakah akan membantu mereka pada masa akan datang. Oleh itu, setiap ilmu pengetahuan yang kita perolehi perlu ditapis menggunakan teori kebenaran ini untuk memastikan ilmu pengetahuan yang kita perolehi itu adalah boleh katakan benar dan boleh diguna pakai dalam kehidupan seharian kita. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.